Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang berada dalam sesi hari ini. Dan hari ini kita sangat-sangat bertuah sebab kita ada tetamu undangan yang istimewa sangat. Tak lain tak bukan Ustazah Izfadiah. Terima kasih banyak Ustazah kerana sudi luangkan masa hari ini. Okey, baik. Terima kasih juga pada Z yang sudi jemput untuk kita berkolaborasi dengan orang-orang yang hebat-hebat dalam program ni. Sebelum tu saya rasa saya nak kenalkan diri dulu lah. Mungkin ada orang yang tak pernah kenal lagi. So saya Z. Saya merupakan founder kepada brand pakaian wanita yang selesa bergaya iaitu Ziliah, ZLIAH. Dan anda boleh jumpa kami di Instagram Ziliah.com, ZLIAHCOM ataupun di Facebook page Ziliah Collections. Website kami www.ziliah.com. Okay. So, first sekali saya nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada Ustazah walaupun sibuk dengan urusan dakwah, sibuk dengan urusan ni lah, semua segala jenis urusan lah kan. Sudi juga luangkan masa bersama kita hari ini dalam sesi yang mungkin short tapi sweet lah, simple dan untuk perkongsian serba sedikit tentang Ramadan dan juga amalan-amalan sepanjang Ramadan. Okay. So saya ada dengar lah satu hadis Nabi ni, dia cakap sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. So maksudnya bila kita beri manfaat ni, dia kadang-kadang tak semestinya dari segi wang ringgit, mungkin dari segi pertolongan dan sebagainya. Dan salah satu cara juga kita nak bagi manfaat ialah melalui kita bersedekah lah kan. So boleh tak Ustazah ceritakan kenapa Islam ni dia sangat menganjurkan kita untuk bersedekah? Dan sebenarnya bila bersedekah ni, ada ke waktu-waktu yang kena bersedekah ke ataupun waktu yang afdal untuk kita bersedekah? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat, saudari-saudari yang manis-manis belaka, yang hebat-hebat, yang mempunyai semangat yang kuat untuk membangunkan keluarga dan juga ekonomi keluarga. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada kalian kerana walaupun di mana kalian berada, kalian berusaha untuk mengukuhkan ekonomi dan juga menguruskan wang ataupun harta. Sebab sebenarnya harta ini sangat berlambatlah dekat atas dunia ni. Itu adalah milik Allah. Kan semuanya milik Allah. Allah taburkan di atas muka bumi ini, maka kitalah yang sebagai khalifah Allah tu, yang kita mengaku sebagai khalifah Allah, berkewajipan untuk mencari dan menguruskannya. Sebab kalau kita tidak urus, orang lain akan urus juga. Tapi orang lain itu kemungkinan orang yang tak sedar tentang hakikat kelebihan Islam, kehebatan Islam. Jadi dia akan urus ikut kepala dia sendiri. Sebagaimana yang berlaku pada hari inilah kan. Okey. Baik, bila kita menyebut tentang sedekah, sedekah itu dia berasal daripada perkataan sidqun, sesuatu benda yang benar. Jadi sesuatu benda yang benar ini kita benar-benar membantu orang yang memerlukan. Kita benar dalam tindakan kita dan juga kita benar dalam niat serta ikhlas kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sedekah ini menjadi satu amalan yang paling utama kerana dalam banyak-banyak amalan, amalan sedekahlah yang paling mudah. Paling mudah. Sebab tu kalau kita tengok ranking hadis sebut amalan-amalan yang akan berkesinambungan selepas seseorang meninggal dunia. Jadi Nabi sebut sedekahtin jariyah saja. Dia sebut sedekahtin jariyah terlebih dahulu. Kan Nabi bersabda bismillahirrahmanirrahim, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salas. Jadi maksudnya seandainya seseorang anak Adam itu meninggal dunia, seluruh amalan-amalan dia akan inqata'a, terputus kecuali daripada 3 sumber. Jadi sumber dia apa? Pertama Nabi sebut sedekatin jariyah. Sebab sedekah yang berpanjangan, sedekah jariyah ini dia semua orang boleh buat. Orang-orang yang miskin pun boleh buat juga sebenarnya. Dia boleh sedekah dengan tenaga, dia boleh sedekah dengan kata-kata yang baik kan. Dia boleh sedekah dengan senyuman dia, berita gembira dan sebagainya lah. Okey, sedekah. Yang kedua, barulah ilmun yuntafa'u bih. Jadi maksudnya di sini semua orang boleh buat sedekah.
Okey. Yang kedua, tak semua orang pula yang boleh menyampaikan ilmu ataupun yang kata lain memberi ilmu yang bermanfaat. Okey. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, ataupun anak-anak yang salih yang mendoakannya. Dan yang ini dia lebih pula fokus sebab tak semua orang ada anak. Jadi kalau kita lihat 3 kategori ini, maka kategori yang boleh digarap, yang boleh diambil oleh ramai orang adalah bab sedekah tu. Sebab sedekah amalan paling mudah. And in fact ada dalam ayat Al-Quran ya, di mana Allah telah bocorkan rahsia di alam barzah. Jadi di alam barzah ini bila kita meninggal dunia, kita akan dilihatkanlah amalan-amalan kita. So potensi kita untuk masuk syurga ataupun masuk neraka. Dan pada waktu itu di alam barzah ini kita sangat-sangat rasa macam terkilan. Walaupun kita ditunjukkanlah tempat kita syurga, kan? Apalagi ditunjukkan tempat kita neraka, na'udzubillah. Kita semua akan teringin kembali ke atas dunia dan Allah sebut dalam Al-Quran bahawa mereka ini meminta supaya dihidupkan walaupun sebentar kerana hendak bersedekah. Jadi orang yang dah meninggal dunia tu, dia nak juga bersedekah. Dia tak sebut solat. Dia tak sebut nak orang kata tu puasa ke, tak ada. Tapi dia sebut nak bersedekah. So amalan sedekah adalah amalan yang paling mudah. So kalau kita kalahkan kalahlah kita kan. Bersedekah ni maksudnya memang level kita rendah sangat lagi. Jadi sedekah itu dia boleh dalam banyak segi yang macam saya sebutkan ya, daripada tenaga kita, kemudian kita bantu orang lain, menggembirakannya, termasuklah kita memberi makan. So bila sebut memberi makan, jadi memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka itu adalah satu anjuran dalam Islam. Jadi bila kita bagi diorang makan untuk berbuka puasa, maka pahala puasa dia itu seluruhnya kita akan dapat. So bayangkan kalau kita berpuasa, kan macam mana Zee? Allah seronoknya. Kita dapat pahala. Lepas tu kita bagi pula orang lain untuk berbuka puasa Zee. Dia punya pahala pun kita dapat tanpa Allah kurangkan sedikit pun pahala dia. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Memang sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat beruntung lah kalau kita dapat, yelah kita nak kumpul pahala kan. Kita nak kumpul pahala, kita bersedekah dari segi memberi makanan. Kemudian kita pula dapat pahala orang tu yang berpuasa tanpa dikurangkan sikit. So awesome, macam dapat, macam nak cakap, kita dapat tiba-tiba dapat dua runtuh pula. Betul kan? Jadi sedekah ni dia macam smart effort ataupun smart amal lah. Amalan yang bijak. Betul. So maksudnya salah satu waktu yang afdal untuk kita bersedekah lah. Kita ambil waktu semasa Ramadan lah. Dan selain tu ada waktu-waktu lain yang kita boleh. Waktu yang biasanya adalah waktu pagi lah. Waktu subuh sebab setiap hari malaikat, ada 2 malaikat akan turun dan dia akan melihat kita punya amal pagi-pagi tu. So kalau pagi tu kita bersedekah, contohnya lah kan kita sibuk masak, sibuk untuk uruskan sahur, sibuk untuk bagi makan anak sarapan pagi, ataupun kita tolong mudahkan urusan, atau kita pun bersedekah. Biasa yang ada tabung subuh ni, ada ni yang siapa-siapa ni ada tabung subuh kan, pagi-pagi kan dia masukkan duit dekat dalam tabung subuh dia, atau dia bank in ke apa ke. Okey, di situ ada malaikat yang khusus akan mendoakan kesejahteraan dia, keampunan dan juga limpah rezeki yang banyak. Dan ada juga satu malaikat mana-mana yang dia macam tak peduli hal orang, tak nak berusaha bersedekah, malas-malas dan sebagainya, dia juga didoakan tapi doa yang tidak baik daripada malaikat lah. Okey, itu subuh satu. Kemudian waktu yang lain adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan, waktu dia lepas tadarus dengan Jibril alaihissalam. Jadi maksudnya ni dalam bulan Ramadan, cari waktu lepas, kalau kita takkan kita nak bertadarus dengan Jibril kan Zee? Yelah. Tak mungkin lah ya. Okay. Mungkin. Yang kita boleh buat adalah selepas kita tadarus ataupun kita membaca Al-Quran,
mungkin satu hari satu juzuk tu boleh habis ke kan. Kalau tak habis satu hari satu juzuk, tengoklah di mana lepas saja baca Al-Quran, orang lain semak kita punya bacaan Al-Quran, kita pun menyemak kawan kita punya bacaan Al-Quran, tak kira masa bila, tapi selepas membaca Al-Quran, cepat bersedekah. Sebab Nabi Muhammad SAW direkodkan baginda suka sangat bersedekah pada bulan Ramadan. Di dalam bulan-bulan lain, bulan Ramadan sangat ketara Nabi bersedekah. Dan dalam bulan Ramadan itu, waktu yang Nabi paling banyak bersedekah, sampai sahabat pun tahu, Ummahatul Mukminin pun tahu adalah waktu bila? Selepas Nabi habis baca Al-Quran ataupun tadarus Al-Quran. Sebab Nabi tak pandai baca kan. Jadi Nabi dia baca Al-Quran dengan Jibril AS. Jadi sahabat tahu ni Nabi baru jumpa dengan Jibril. Jadi kita berkawan dengan Al-Quran lah. Begitu selepas kita baca Al-Quran, bolehlah bersedekah. Yeah. Okay, so itulah kita dah tahulah waktu-waktu yang afdal untuk kita bersedekah. Jadi kita boleh ambil waktu-waktu tu, kita boleh gunakan untuk kita beramal ibadah waktu itu, especially sedekah. Okay. So ada ke kisah-kisah yang menarik tentang mungkin kisah-kisah zaman Nabi mana dia memberi makan semasa orang berbuka puasa? Ada ke kisah-kisah yang menarik yang boleh Ustazah kongsikan lah? Okay. Nabi Muhammad SAW dia bila bersahur ataupun bila dia berbuka puasa, dia tak suka seorang-seorang. Dia akan mengajak orang lain makan bersama dengannya. Jadi sebabkan kita yang indahnya dalam bulan Ramadan ini, waktu untuk kita makan itu seolah-olah standard, sama semua. Kan waktu sahur nak menjelang subuh. Kemudian waktu berbuka puasa waktu maghrib tu. Dan inilah waktunya di mana Rasulullah SAW dia memberi makan dengan kata lain mengajak makan bersama. Okey, itu dalam riwayat dan sebagainya lah. Kalau nak ikutkan preparation ataupun persediaan para ulama dan juga salafus salih, antaranya para sahabat, bila dia menjelangnya masuk Ramadan, dalam bulan Sya'ban lagi, ini yang benda yang mungkin kita kena belajar sebab sahabat-sahabat kita ini berada dalam bisnes dan sebagainya kan. Apa yang diorang lakukan adalah diorang nak kena pastikan hak dia sesama manusia itu selesai. Jadi antaranya bayar zakat, antaranya urusan dengan orang yang jual beli, businessman dan sebagainya. Ya basically dia akan tengok siapa yang berhutang dengan dia, maka dia akan tuntut hutang terlebih dulu. Jadi saya highlight benda ini because kita mungkin sebab ada masa lagi peluang untuk membuat persediaan kan dalam bulan Ramadan ni. Jadi kita settlekan dulu urusan dengan manusia. Jadi kalau kita pun ada hutang dengan orang lain, jadi kita cuba selesaikan hutang tu menurut jadual je. Begitulah, sangat indah. Dan kemudian zakat, mereka letakkan checkpoint bulan Sya'ban itu hingga Sya'ban akan datang. Setahun tu dia cukupkan dia punya haul, tempoh dia setahun. Jadi bulan Ramadan selesai sudah bayar zakat. Begitu. Selesai sudah urusan dengan orang. Dan pentadbir di kalangan para sahabat, waktu ini jugalah dia akan memberikan keampunan kepada banduan-banduan ataupun pesalah-pesalah peringkat negara, atau dia segerakanlah hukuman atau dilepaskan dan diberi keampunan sebagainya. Okey. Jadi nak ceritanya bahawa dalam kita soal nak bersedekah, pentingnya kita cek dulu yang wajib. Jadi perkara yang wajib urusan kita sesama manusia, kemudian yang bab zakat tu selesaikan terlebih dahulu. Sebab banyak-banyak amalan, kita sebut tadi amalan sedekah yang paling disukai sebab dia mudah kan. Tapi ada amalan yang paling disukai oleh Allah Jalla wa'ala, iaitulah seluruh amalan yang difardukan pada kita. Jadi solat, kan solat yang fardu, kita kadang solat duha banyak solat subuh terlupa, solat zuhurnya, solat asar kan. Jadi solat sunat-sunat tu banyak, solat sunat duha lah, tahajud lah, tapi yang fardu 5 tu selalu bocor, kira macam tak sempurna. Sedangkan amalan kita itu yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Amalan solat fardu. Begitu juga dengan sedekah. Nabi Muhammad SAW dia memang suka bersedekah. Hatta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ada sebiji kurma pun bila ada datang orang perempuan, dia ni tak nak makan, dia nak makan dah ni. Jadi Sayyidatuna Aisyah ada 4
biji kurma, 4 ketul kurma ni. Jadi dia ambil sebiji, 3 dia bagi kepada perempuan tadi. Jadi perempuan tadi dia bawa 2 orang anak. Dan bila bagi, Sayyidatina Aisyah pandang aja kan, dia tengok. Sebab Sayyidatina Aisyah puasa. Jadi kemudiannya dia perempuan ni dia bagi pada anak dia 1, sebiji lagi dia bagi pada anak dia seorang lagi, dan sebiji tu dia simpan. Bila habis saja buah kurma tu, anak tu tak cukup, dia nak lagi. Jadi si ibu ni tadi dengan sebiji kurma yang tinggal patutnya untuk dia kan, dia pergi belah 2, setengah tu dibagi ke anak dia, setengah lagi bagi dekat yang seorang lagi. Jadi setiap setengah dia tak dapat apa-apa. Jadi Sayyidatina Aisyah nampak dan dia rasa macam kagum. Kemudian dia cerita dengan baginda Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi sebut, dia kata wanita tersebut mempunyai hati yang sangat lunak, lembut terhadap anak-anaknya. Dia mengasihi anak-anaknya, maka Allah akan mengasihi orang yang mengasihi ataupun bersifat hanin, lunak, lembut kepada anak-anak. Jadi situ dia mendapat satu penghargaan dan pengiktirafan lah ke atas rasa kasih sayang sebagai seorang ibu. Masya Allah. Jadi ibu pun dapat pahala ibadah daripada Allah kan. Sebab anak-anak tu bukan kita punya. Anak-anak itu Allah punya kan. Kita je lah yang betul Zee. Okay. So jadi ingat ya, kalau kita nak bersedekah dan sebagainya, settlekan dulu yang wajib. Zakat kita dan sebagainya lah. Sebab itu yang the best, the most popular in the eye of Allah dan the most beloved lah di sisi Allah. Cik dah campur-campur dah tu cakap bahasa Inggeris konon. Boleh ya Zee? Boleh saja. Okay. Campur-campur Melayu English kan. Okay. Kongsikan satu hadis ni, riwayat Imam boleh. Ahmad, At-Tirmizi dan Al-Baihaqi. Kan saya cerita macam mana Rasulullah dia suka makan bersama dengan orang lain kan, dia Betul. suka makan bersama. Okey. Daripada Ummu Ammarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya sesungguhnya orang yang berpuasa apabila dia makan bersamanya orang berpuasa yang lain, maka para malaikat akan sentiasa mengucapkan salawat ke atasnya sehingga selesai makannya. Jadi kita selalu berselawat ke atas Nabi. Kan? Dan bila kita makan bersama dengan orang-orang yang berbuka puasa, kita buka puasa juga. Jadi kita ajak orang lain makan bersama macam mana yang Nabi buat, maka malaikat akan datang berselawat ke atas kita. Wow. Special sangat tu. Betul. Okay. Baik Zee, ada soalan lain tu? Okay, seterusnya. Kita tahu kalau dalam bulan Ramadan kita berbuka puasa, kurma sangat sinonim lah dengan bulan Ramadan ataupun bulan ataupun dengan berpuasa. Sama ada sahur ataupun kita nak berbuka puasa. So boleh tak Ustazah kongsikan apakah kebaikan kurma tu? Dari segi ia ialah makanan sunnah dan apa dari segi kesihatan, apa baiknya? Baik, Masya Allah. So kalau kurma ini dia consider kalau di UK dia panggil smart food. Food yang smart. Macam smartphone. Banyak-banyak telefon. Tak semua telefon smart. Ada beberapa telefon yang kategori dia smart tapi sekarang majoriti banyaklah smartphone kan. So smartphone itu dia sama juga dengan makanan ni. Dalam banyak-banyak makanan ada yang junk, ada yang smart. So buah kurma jatuh dalam kategori smart food. Sebab apa dikatakan smart food? Sebab dia saiz dia kecil tapi dia boleh memberikan seluruh keperluan pada tubuh badan kita. Sama ada dalam bentuk tenaga, itu yang paling tinggi, tanpa dia memberi harmful letak fat ke apa ke kan. Dia tak ada yang itu. Sangat cantik, sangat indah dia. Kemudian yang kedua adanya serat. Kemudian dia adanya glukos yang memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian juga untuk kuat tulang, kekuatan tulang dan macam-macam lagi lah dengan zat apa benda bagai kan. Jadi kalau tak silap saya, kalau kita tengok US punya research untuk food ni, kategori lebih daripada 20 kelebihan ataupun zat yang ada dekat dalam hanya sebiji kenit comel kurma. Sebab tu dia dipanggil smart food, Zee. Smart food. Smart food. Dan Zee, ada lagi kehebatan kurma ini ialah dia bila dia masak, dia perasan tak dia adalah antara buah yang tidak mempunyai bau.
kan? Betul. Jadi bau dia tu bila dia dah masak, bila kita nak makan tu baru kita bau macam bau karamel sikit lah, bau gula kan. Okey. Tapi kalau dekat atas pokok dia memang bukan jenis yang berbau. Dengan kata lain, smart food ini dia secara alaminya Allah ciptakan dia pandai melindungi diri dia daripada serangan serangga perosak. Jadi bila tak ada bau, serangga-serangga tak kacau dia, kan? Serangga dia tidak merosakkan dia. Dan seolah-olah dia preserved nicely for human being. Jadi macam tu lah kalau serangga dah ambil macam kita durian. Dah lah kena berebut lah pula dengan ulat-ulat ke apa kan. Serangan-serangan gitu. Kena berebut dengan tu. Begitu juga orang beras pun kan, kadang serangan belalang ke apa ke, burung ke. Jadi kita terpaksa berebut dengan haiwan lain. Tetapi buah kurma ini dia macam very nice, macam dedicated to human being lah, masya-Allah. Itu satu kelebihan. So kalau kita boleh amalkan buah kurma, basically apa yang saya amalkan sahabat saya gastrik. Jadi gastrik ni bila dapat anak nombor 3 baru tahu gastrik. Sebab itulah dia menunda-nunda makan. Dah lapar dah tau. Tapi kata tak apalah. Dah dapat anak yang ketiga berguling-guling sakitnya gastrik ni, dia dekat ulu hati tak boleh nak tarik nafas, nak berjalan bongkok pun tak boleh kan. Jadi waktu bila makan dia keluar balik macam muntah kan. Terus kata apa hal lah, kenapa lah macam ni. So saya boleh mengurus gastrik saya bila makan kurma, makan buah kurma. Jadi kalau eloknya yang kita amalkan sebelum kita makan nasi, makan pagi ke makan tengah hari ke makan malam, kita mulakan dengan sebiji 2 kurma terlebih dulu. Sebab bila perut tu kosong, perut tu dia kuat. Jadi bila bagi kurma, maka dia akan bekalkan tenaga. So dia akan sempat serap tenaga. Sebab kurma ni dia punya bahan makanan dalam dia, khasiat dia itu mudah diserap oleh perut kita dari sudut penghadaman dan sebagainya. Dia tak sama dengan nasi dagang ke, nasi kerabu ke, nasi lemak. Nasi lemak kan. Jadi kalau buah kurma sebab tu dia smart. Jadi bila kita makan tu masuk dalam tubuh badan kita akan terus diserap dan kemudian barulah kita makan makanan yang lain. Kadang-kadang takut salah makan juga orang-orang gastrik ni kan. Untuk orang gastrik juga bila dia pergi mana-mana, dia boleh bawa kurma tu sebagai bahan untuk dia, sebab every 3 hours dia kena makan. Jadi asyik nak makan cereal bar je tu kan. So elok bawa bekal buah kurma dalam beg tangan dia. Yang bestnya kurma ni dia biasanya kering dan dia senang, dia kita nak bawa ke mana-mana pun mudah kan. So ni ada, kita dah dapat satu tips untuk orang-orang yang gastrik. So boleh cuba ubati lah, kira kita nak cakap ubati apa Ustazah nak kata untuk petua lah kot, petua untuk orang-orang yang gastrik. So sebenarnya kurma ni ada banyak jenis kan? Betul. Kurma ni ada banyak jenis. So dalam banyak-banyak jenis ni boleh saya cerita sikit apa antara jenis yang memang bagus lah untuk kita makan, dan juga mungkin ada kurma, jenis-jenis kurma. Baik. Okay, Masya Allah. Terima kasih Zee dan juga sahabat-sahabat semua yang bersama. Actually memang kita kena tambah ilmu setiap masa kan, termasuk buah yang kita makan kan, apatah lagi kalau dia kategori smart food. Jadi mesti ada knowledge. Sekarang ni dunia penuh dengan informasi, jadi kita kena betul-betul pilih informasi yang benar, dan kerana itulah kategori ilmu dia. Okey, buah kurma dalam dunia ini ada 3,000 jenis. Daripada 3,000 jenis, 200 ke 400 jenis sahaja yang boleh dimakan. Okay. Dan daripada 200-400 jenis ini, yang paling popular adalah kurma ajwa. Of course. Paling kurma kan. Biasa dengar kurma ajwa Zee? Ya, selalu dengar. Lagi kalau dulu masa pernah pergi umrah dulu, memang orang berebut-rebut lah nak beli kurma ajwa tu. Kurma ajwa kan. Okey. So saya alhamdulillah baru-baru ini Allah bagi peluang untuk berurusan dengan
pemilik ladang kurma di Madinah. Sebab asalnya tu Zee macam teringin nak jual kurma. Lepas tu bila pergi jumpa 3-4 orang sampai masuk ke kedai Arab Zee, nak tengok kurma tu kan. Kita terkenang masa kita pergi umrah, bawa jemaah pergi umrah. Jadi bila pergi tu, mahalnya sekali jual sekilo RM80. Macam tu kan. Saya kata RM80. Macam mana orang biasa nak jual. Macam tu kan, teringat macam tu. Karena saya kata belum tentu juga kurma dia tu daripada tanah suci Madinah. Yang saya nak tu yang dari tanah suci Madinah. Dan kemudiannya memang hati kita dah ada niat macam tu. Allah temukan dengan sahabat kita yang kita tak sangka sebenarnya dia buat bisnes kurma. Sebab dia ni asalnya adalah pengurus jemaah umrah yang tinggal di Madinah. Jadi rupa-rupanya bila dia balik, kawan dia yang pemilik ladang tu, dia suruh bawa kurma-kurma bertan-tan untuk balik. Jadi sesi untuk yang tahun lepas dia dah habis dan untuk tahun ini dia sedang mencari partner untuk rakan kerjasama. Di waktu kami call tu, kita memang tak tahulah dia ini memang ada kontak ke apa ke, tak tahu langsung. Jadi lepas tu dia tanya, kenapa Ustazah kontak saya? Dia tanya. Lepas tu saya kata, saya sebenarnya nak tanya je kot kalau awak ada kontak siapa-siapa untuk jual kurma. Sebab kita naklah kurma daripada Madinah. Sebab nombor satu, tahu dekat dengan Nabi. Kemudian yang kedua, perniagaan di bumi Madinah itu sendiri ada dapat doa daripada Rasulullah. So orang pernah mendoakan sukatannya, dia punya cupak, dia punya gantang di Madinah tu. Okay, so saya kata saya nak dapat yang itulah. Jadi lepas tu dia kata, sebenarnya saya mencari partner. Nak cari partner kau. Alhamdulillah. Jadi kita pun bekerjasama dengan dia. Memang rezeki Zee. Dan kami ladang dia, nama dia Ladang Aryaf Thayyibah. Ladang ini terletak 5 km daripada Masjid Nabawi. Dekat sangat tu. Dekat sangat. So itulah yang kita cetak pun dekat kotak kita. So that mereka pun macam adalah juga knowledge kan. Peta. Boleh nampak tak? Tu kan dia punya ni. Boleh nampak tak? Jelas tak? Okay kan. So ini dia punya kawasan dan dengan Masjid Nabawi lah. Alright. So daripada ladang ini ada 4 jenis kurma yang saya boleh kongsikan dengan semua. Jadi ni kurma ajwa. Kurma ajwa kita. Nampak kan besar-besar kan kurma ajwa dia sebab dia straight from ladang. Ini berat dia 250 gram. Ada lagi yang besar. Okey, ini yang ni jangan salah ya, bukan mejol. Sebab setengah orang dia mejol tahu Zee. So ni dia di Madinah tak ada, yang ada di Palestin. Saya tak nak sebut Israel, tapi di Palestin dan Israel banyak sebenarnya tanam kurma mejol. Sebahagian daripada lain lah, tempat lain, antaranya di US, dia orang pun ada tanam kurma mejol. Okey, tapi yang ni kurma ambar. Kurma ambar ini adalah second expensive yang ada di Madinah. Okey, yang the most expensive ajwa lah. Itu yang terkenal. Kemudian yang ini ambar. Ambar ni berada di Madinah dan satu lagi safawi. Safawi dia di tempat lain tak ada. Dia macam ajwa tapi dia agak panjang. Ini safawi pun berada di tanah Arab. Dan satu lagi yang saya bawa masuk daripada Aryaf Thayyibah, saya anggap ini adalah kurma signature Aryaf Thayyibah sebab dia punya tekstur dia macam ke arah fresh. Fresh macam rutop. Kalau siapa yang kenal dulu rutop tu dia kurma segar. Kurma yang dah kering dipanggil tamar. Jadi rutop ni dia macam masih ada lagi rasa dan comelnya dia berbelang Zee. Berbelang. Okey, dia ada belang putih tu dan belang putih ni bukan sebarang belang tau. Ini dia adalah hasil daripada gula yang ada dekat dalam kurma tu, dia orang kata tu dia naik ke atas. Jadi yang sebelah bawah ini still manis tapi dia macam taklah manis sangat. Dan dua tempat ni boleh makan. Okay. So ini nama dia Sugai. So ini yang saya anggap signature. Mana-mana tetamu saya yang datang sebab kita tak berapa kenal kan Sugai dekat Malaysia ni. Ini anak memperkenalkan. Famous ajwa Syafawi. Betul. Tapi kita nak famouskan Sugai dan ini menjadi signature Aryaf Thayyibah.
Mana-mana tetamu yang datang, saya bagi dia kuah kurma ini, dia akan ambil 2 biji atau 3 biji. Ustazah nak lagi? Ustazah nak lagi? Sebab dia Sedap tu. memang tekstur dia sangat lembut. Okay, saya kongsikan sikit ya. Tekstur dia sangat lembut. Kalau tengok ni kan, kepicit dia macam very caramelized. Warna dia pun sangat cantik kan. Kalau kita picit dia lembut sangat. Gitu nampak. Jadi kalau anak-anak nak makan pun macam coklat. Begitu. Sedap. So inilah dia Sugai 4. Ada lagi selain daripada ni macam Medjool, ada diorang panggil Maryami, tapi Maryami ni banyak daripada Iran. Kalau di Madinah panggil Maryami, dia panggil Mabrum. Mabrum. Okay, so macam itulah dia daripada Tokeh kurma ni. Jenis-jenis kurma. Kita pun nak kongsikan juga, kami di Zilliah ni ada membuat satu inisiatif. Kami pun nak berkongsi juga dengan orang ramai, yang mana kita adakan satu inisiatif sekasih kurma, yang mana kita nak memberi kita nak memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa dengan hanya mungkin dengan kurma. Mungkin kita rasa macam kurma aje, tapi kita tak nampak manfaat di luarnya, di belakangnya tu, yang mana kalau kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kita juga dapat pahala orang yang berpuasa tu. Jadi kita membuka peluang kepada lebih ramai orang untuk join sekasih kurma. Kalau anda nak tahu, pada tahun lepas kita telah memberi 100 kotak kurma secara percuma kepada orang-orang yang memerlukan, dan tahun ini kita ingin menambah lagi, kita ingin membuka juga peluang kepada siapa-siapa sahaja yang ingin menyumbang, siapa-siapa sahaja yang ingin memberi kata sedekah, nak mengumpul pahala untuk sepanjang bulan Ramadan ni. Anda boleh join program Sekasih Kurma ini. Untuk Sekasih Kurma ni kita juga ada package-package yang boleh dipilih. So anda boleh pilih untuk kita ada kolaborasi bersama Ustazah nanti, yang mana kalau anda ingin, kita ada 3 pilihan. Sama ada anda ingin memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan melalui Ustazah. So kita akan membuat pembelian kurma dan Ustazah akan salurkan dan sumbangkan kepada mereka yang memerlukan bersama-sama dengan akun kurma tadi. Ataupun pilihan yang kedua, anda nak beri kepada kenalan anda, nak beri kepada family ataupun orang-orang susah yang anda kenal sendiri. Pilihan ketiga, anda nak beli untuk diri anda sendiri pun boleh untuk berbuka puasa. Jadi setiap tu kita ada package, package pertama, package kedua, package ketiga. Tahniah Zee. Cuma Zee, sebelum tutup saya nak ucapkan rasa gembira saya atas jemputan ini. Kemudian yang kedua, cardigan tu kan, yang Zee jual tu, cardigan tu sangat membantu saya lagi waktu PKP. Pertama kalau ada parcel datang daripada Shopee ke, zap je sarung. Kemudian yang kedua masa live pun sangat membantu. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan itu untuk pakaian yang baik pada muslimah, dapat menutup aurat dan sebagainya, Allah akan terima sebagai amal-amal baik juga. InsyaAllah. Terima kasih banyak juga Ustazah untuk perkongsian kita hari ini. Semoga apa yang kita kongsikan ini bermanfaat kepada semua. InsyaAllah. Tinggal seminit ni. So, terima kasih banyak Ustazah sudi luangkan masa. Selamat berpuasa juga. Selamat menyambut bulan Syakban. Selamat menyambut bulan Ramadan. So teruskan perjuangan anda untuk mengukuhkan ekonomi diri, keluarga dan juga negara kita.